saya ucapkan kepada Dr. Hasnah selaku pensyarah bagi subjek BMMB 3223 iaitu pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi, kami wakil daripada kumpulan 5 akan membentangkan pentaksiran berterusan 2 kami. Baiklah, ini adalah ahli-ahli kumpulan saya. Saya Nurul Hanis binti Nasrullah, angka giliran 2022 2424 40079. Galvin Carlos Keling anak Sofian 2022 2424 40055. Dan akhir sekali Nur Aiman binti Azman, angka giliran 2022 2424 40068. Kandungan yang akan kami bentangkan adalah pertama, berkenaan RPH yang telah dibina oleh kami. Seterusnya, DSKP yang telah dipilih oleh kami iaitu DSKP tahun 5, objektif pembelajaran, dan keempat adalah kriteria kejayaan. Kandungan kelima, set induksi. Kandungan ke-8, langkah pertama dalam RPH kami. Ketujuh, langkah kedua. Kandungan ke-8 iaitu langkah ketiga, dan akhir sekali kandungan ke-9 iaitu penutup. Baiklah, ini adalah rancangan pengajian harian RPH Bahasa Melayu tahun 5. Jadi, mata pelajaran yang kami akan ajar adalah Bahasa Melayu. Tarikh pada 13 Mei 2024. Masa daripada 9 pagi hingga 10 pagi. Kelas 5 Delta. Bilangan murid adalah 25 orang dan tema mata pelajaran yang kami pilih pada hari tersebut adalah tema kemasyarakatan. Manakala tajuk pula adalah Sayangi Keluargaku. Kemahiran atau fokus yang kami tumpukan adalah kemahiran menulis, dan pengetahuan sedia ada murid adalah murid mempunyai ahli keluarga dan murid boleh menulis. Kami memilih DSKP tahun 5 dan standard kandungan yang kami pilih adalah 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala bagi standard pembelajaran pula, kami memilih 3.2.1 membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Kumpulan kami mencipta 3 objektif pembelajaran utama iaitu yang pertama adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat membina 4 daripada 5 ayat lengkap berdasarkan kata nama yang diberi dengan betul dan tepat. Manakala objektif yang kedua pula adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat mencipta sebuah kad ucapan penghargaan secara digital kepada ahli keluarga dengan baik. Manakala objektif yang terakhir adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 5 kata nama berdasarkan kuis yang dijawab dengan betul dan tepat. Bagi kriteria kejayaan pula, terdapat 3 kriteria kejayaan yang kami cipta iaitu yang pertama, murid dapat mencipta 4 ayat lengkap berdasarkan kata nama yang diberikan melalui video dengan betul dan tepat secara individu. Kriteria yang kedua adalah murid dapat menulis sebuah kad ucapan penghargaan kepada ahli keluarga secara digital dengan baik secara individu. Dan yang terakhir adalah murid dapat menyatakan secara bertulis 5 kata nama berdasarkan kuis yang telah dijawab dengan betul dan tepat secara berkumpulan. Baiklah, bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran set induksi RPH kumpulan kami adalah guru memulakan kelas dengan menayangkan video Sayangi Keluargaku di hadapan kelas. Seterusnya, guru meminta murid untuk bernyanyi bersama-sama. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan video yang ditayangkan. Contohnya, cikgu boleh tanya soalan, apakah nilai murni yang kamu dapat daripada video? Ataupun kepada siapakah nilai kasih sayang perlu ditunjukkan? Seterusnya, guru meminta murid untuk mengeluarkan beberapa nilai murni yang terdapat dalam video yang ditayangkan. Seterusnya, guru memberikan peneguhan terhadap jawapan murid. Dan akhir sekali, guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan dengan langkah 1. Jadi, di dalam langkah 1 ini, saya telah menghasilkan sebuah BBM digital, iaitu saya telah menghasilkan satu video animasi yang berkaitan dengan kata nama. Jadi, dalam penghasilan video digital animasi ini, saya menggabungkan beberapa jenis aplikasi bagi menghasilkan sebuah video animasi yang menarik ini. Aplikasi yang pertama ialah saya menggunakan aplikasi Adobe Express. Aplikasi Adobe Express ini merupakan aplikasi yang berguna bagi seorang guru untuk membuat animasi kerana menggunakan aplikasi Adobe Express ini, saya boleh menukarkan konteks pembelajaran dan pembelajaran yang menggabungkan teks, gambar, audio dan juga video dalam animasi yang telah saya hasilkan. Seterusnya, aplikasi kedua yang saya gunakan ialah aplikasi TTS Maker. Dalam menghasilkan video animasi ini, saya hanya menggunakan aplikasi TTS Maker untuk menukarkan teks kepada audio, di mana saya telah menulis dan menghasilkan teks berkenaan dengan kata nama dan saya menukarkan teks tersebut kepada audio. Bermakna, saya tidak memerlukan menggunakan ataupun merekod suara saya sendiri, tetapi aplikasi TTS Maker telah menghasilkan audio berdasarkan teks yang telah saya tulis. Jadi, aplikasi TTS Maker ini merupakan aplikasi yang sangat berguna untuk pembelajaran dan pengajaran, terutamanya kepada seorang guru. Hal ini kerana sekiranya guru menghasilkan video animasi menggunakan audio, murid dapat mendengar penjelasan tersebut secara berulang kali. Hal ini akan membantu murid untuk memahami dan juga mengingati maklumat dengan lebih baik. Aplikasi ketiga ini merupakan aplikasi terakhir yang saya gunakan untuk menghasilkan video animasi saya. Jadi, apakah aplikasi tersebut? Aplikasi tersebut ialah aplikasi Canva. Apakah yang telah saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Canva ini? Saya telah melakukan latar belakang dan juga beberapa animasi yang menarik seperti yang dapat anda lihat dalam video animasi saya. Contohnya, saya menggunakan aplikasi ini untuk meletakkan animasi rumah, kereta dan juga sekolah. Jadi, dalam aplikasi ini terdapat beberapa template, jenis huruf dan juga elemen grafik yang menarik. Hal ini akan membolehkan murid lebih tertarik untuk menonton video animasi yang telah saya hasilkan. Jadi, aplikasi Canva ini amatlah berguna kepada guru dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Hal ini kerana dengan latar belakang yang sesuai dan juga mengikut tema yang ingin guru hasilkan, murid akan lebih tertarik untuk melihat dan juga mendengar animasi yang telah guru hasilkan. Seterusnya, kita beralih pula kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran langkah 1. Jadi yang pertama, guru akan memaparkan tayangan video tentang beberapa situasi keluarga melalui aplikasi Adobe Express di hadapan kelas. Ini di mana guru akan menayangkan video animasi yang telah dihasilkan tadi kepada murid dan seterusnya yang kedua, murid akan diminta untuk melihat dan mendengar dengan teliti tayangan video tersebut. Yang ketiga pula ialah murid dikehendaki untuk menyatakan kata nama yang terdapat dalam video yang telah dihasilkan. Yang keempat pula ialah murid akan bersoal jawab dengan guru tentang kata nama yang ditunjukkan dalam video animasi tadi. Yang kelima pula ialah murid akan diminta untuk membina ayat berdasarkan kata nama yang telah ditunjukkan dalam video animasi. Akhir sekali, yang keenam, murid akan diberikan peneguhan dan juga diterapkan nilai murni. Terdapat beberapa isi pelajaran di dalam langkah 1 ini. Antaranya ialah BBM. Dalam BBM ini terdapat LCD dan juga komputer riba di mana ianya digunakan untuk saya menayangkan video animasi yang telah saya hasilkan. Dan seterusnya ialah teknik. Teknik ini ialah terdapat soal jawab dan juga latih tubi di mana teknik soal jawab ini dapat dinyatakan di dalam langkah 1,
guru akan menyoal jawab murid tentang kata nama yang terdapat di dalam video dan seterusnya, guru akan meminta murid untuk menulis ayat tentang kata nama yang terdapat di dalam video animasi tersebut. Ini dikatakan sebagai latih to be. Dan juga yang seterusnya ialah TMK. TMK yang terdapat dalam langkah 1 ini ialah aplikasi Adobe Express, di mana aplikasi ini saya gunakan untuk menghasilkan animasi dalam video saya. Dan seterusnya, kebat yang terdapat di dalam langkah 1 ini ialah menilai, iaitu murid perlu memberi pendapat mereka tentang kata nama yang dapat mereka lihat di dalam video itu kepada seorang guru. Dan seterusnya ialah nilai murni. Terdapat 2 nilai murni, iaitu kebijaksanaan dan juga bertanggungjawab. Kebijaksanaan ini boleh saya katakan daripada segi murid berani dan juga mampu untuk menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru, iaitu apakah kata nama yang terdapat di dalam video animasi. Dan seterusnya, bertanggungjawab ini dapat dilihat dari mana murid ini tidak menolak dan memberi kerjasama untuk memberikan jawapan tentang soalan, iaitu berikan kata nama yang terdapat di dalam video animasi. Seperti yang dapat dilihat di dalam paparan ini, saya telah menyediakan link dan juga QR bagi pautan untuk melayari dan juga menonton video animasi yang telah saya hasilkan. Video animasi ini boleh diakses oleh sesiapa yang mempunyai link dan juga QR code ini. Baiklah, bagi bahan bantu mengajar BBM secara digital yang saya gunakan dalam langkah 2 ini adalah aplikasi Canva dan aplikasi Wheel of Names. Aplikasi Canva ni saya meminta murid untuk mencipta kad ucapan penghargaan kepada ahli keluarga. Seperti yang tertera di atas adalah contoh kad ucapan digital yang telah saya hasilkan. Doktor boleh tekan link yang telah saya sediakan. Dan sebelahnya pula adalah contoh bagaimana penggunaan aplikasi Wheel of Names ini. Nama murid akan dipilih secara rawak berdasarkan aplikasi ini. Ini merupakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran langkah 2 dalam RPH kami. Pada hari tersebut, guru akan menjalankan sesi PDP dengan membawa murid ke makmal komputer. Jadi, setiap murid akan dibenarkan menggunakan komputer di makmal komputer. Seterusnya, guru akan memberi sedikit penerangan tentang aktiviti yang akan dilaksanakan. Setiap murid menjalankan aktiviti mencipta kad ucapan penghargaan kepada ahli keluarga secara digital menggunakan aplikasi Canva. Jadi, bahan bantu mengajar BBM yang saya gunakan adalah aplikasi Canva dengan mencipta kad ucapan yang dah siap. Maksudnya, kad ucapan saya itu menjadi satu contoh kepada murid. Seterusnya, guru akan membimbing murid untuk menulis kad ucapan. Guru juga akan meminta 2 orang murid secara rawak untuk membacakan jawapan mereka. Cara untuk memilih murid ini, saya menggunakan aplikasi Wheel of Spin di mana saya akan spin secara rawak nama murid dan 2 orang akan dipanggil ke hadapan untuk membaca kad ucapan yang telah ditulis. Seterusnya, guru akan menerapkan nilai murni, berusaha dan keberanian dalam diri murid. Macam mana? Berusaha tu daripada murid tu hasilkan kad ucapan tersebut. Mereka berusaha untuk memahami dan menghasilkan kad ucapan. Manakala bagi nilai keberanian pula, guru menerapkan nilai ini dengan cara memanggil murid ke hadapan untuk membaca kad ucapan mereka. Akhir sekali, guru akan memberikan peneguhan dan merumuskan hasil aktiviti pada waktu itu. Baiklah, seterusnya bagi catatan bagi langkah kedua adalah BBM. BBM yang digunakan adalah LCD dan komputer riba. Manakala TMK adalah aplikasi Canva dan aplikasi Wheel of Names. Bagi KI pula adalah kemahiran kognitif.
kemahiran interpersonal dan komunikasi serta kemahiran digital yang diterapkan dalam diri murid-murid. Sebab guru mengajar murid cara untuk menciptakan ucapan secara digital. Jadi kemahiran digital, guru dapat menerapkan kemahiran digital ini dalam diri murid-murid. Seterusnya bagi PMK adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Teknik yang digunakan oleh guru adalah latih tubi dan nilai murni yang dapat kita simpulkan daripada aktiviti tersebut adalah berusaha dan keberanian. Berikut merupakan link pautan kad ucapan digital yang boleh diakses melalui link pautan yang disediakan atau scan melalui QR code yang telah disediakan. Manakala ini pula merupakan link pautan untuk mengakses aplikasi Wheel of Names ataupun scan melalui QR code yang telah diberikan. Tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan pembentangan ini iaitu berkenaan langkah ketiga. Seterusnya, mari kita lihat kepada langkah ketiga. Langkah ketiga dalam RPH kami bina adalah berkaitan pemulihan dan pengayaan. Bagi aktiviti pemulihan, saya telah memilih aplikasi permainan digital iaitu kuis yang bernama GamiLab. Aplikasi ini digunakan untuk melihat tahap penguasaan murid bagi kadar pemulihan. Aktiviti yang dijalankan adalah berkaitan kemasyarakatan. Seperti yang dilihat dalam video di bawah, aktiviti ini dijalankan melalui permainan yang dimainkan terlebih dahulu sebelum murid menjawab soalan. Ia dapat menarik lagi minat murid untuk menjawab soalan dan menambahkan lagi pemahaman mereka. Saya akan teruskan lagi dengan aktiviti pengayaan. Aktiviti pengayaan ini dijalankan dengan murid dapat menghasilkan satu rumusan berdasarkan poster keluarga bahagia. Poster keluarga bahagia ini dicipta melalui aplikasi Canva. Aplikasi Canva banyak membantu guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Setelah selesainya penerangan saya berkaitan isi pelajaran yang akan dijalankan dalam RPH kami, kita teruskan lagi dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk langkah 3, ia mengambil masa selama 10 minit untuk menjalankan aktiviti tersebut. Aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti pengayaan dan pemulihan. Aktiviti ini dimulakan dengan murid diedarkan dengan satu lembaran kerja dan diminta menjawab latihan pemulihan dan pengayaan. Langkah kedua adalah bagi pemulihan, murid diminta untuk menjawab kuis bertajuk kemasyarakatan dengan memilih jawapan yang betul. Ketiga adalah aktiviti pengayaan. Murid diminta untuk menulis satu rumusan berdasarkan poster keluarga bahagia yang ditayangkan oleh guru. Langkah keempat adalah semua murid akan diberikan tepukan dan pelekat ganjaran kepada mereka yang telah berjaya menjawab kesemua soalan tersebut. Catatan dalam langkah 3 adalah pertama, berkaitan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah LCD, komputer riba dan lembaran kerja. PMK adalah aplikasi Canva dan aplikasi GamiLab. EMK adalah berkaitan kemasyarakatan. Teknik yang digunakan adalah teknik latih tubi dan nilai murni yang diterapkan adalah berusaha dan kebijaksanaan.
Berikut merupakan pautan kuis dan poster yang boleh didapati melalui link atau QR code yang telah disediakan. Akhir sekali tiba pada bahagian penutup. Jadi, dalam bahagian penutup ini, apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang ada dalam penutup? Antaranya yang pertama ialah guru akan merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut, iaitu tajuk isi pelajarannya ialah Sayangi Keluarga. Dan juga yang kedua iaitu 3 orang murid akan diminta untuk membacakan semula kata nama yang telah disenaraikan berdasarkan video animasi yang telah ditayangkan. Seterusnya, yang ketiga pula ialah guru akan merumuskan nilai-nilai murni yang diperoleh murid pada hari tersebut. Antaranya ialah nilai murni keberanian, kerjasama dan juga kasih sayang. Jadi, yang keempat pula ialah guru akan menyatakan kriteria pencapaian murid di dalam kelas. Dan akhir sekali yang kelima ialah guru akan memberikan peneguhan kepada murid.